Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keselamatan Hazrat Umar radhiyallahu. Hazrat Umar Al-Khattab radhiyallahu ialah seorang yang dibangga-banggakan oleh kaum muslimin. Semangat keislamannya masih digeruni oleh orang kafir sehingga ke hari ini, walaupun telah berlalu lebih daripada selama 1400 tahun yang lalu. Sebelum menerima Islam, beliau ialah orang yang paling hebat dalam menentang dan menyiksa orang Islam dan sentiasa berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada suatu hari, orang kafir telah bermesyuarat, adakah sesiapa yang sanggup membunuh Muhammad? Hazrat Umar radhiyallahu telah berkata, saya akan melakukannya. Orang ramai berkata, sememangnya hanya engkau yang boleh melakukan pembunuhan itu. Hazrat Umar radhiyallahu telah bangun dan pergi dalam keadaan pedangnya tergantung. Semasa berjalan, sambil sibuk memikirkan hal tersebut, beliau telah bertemu dengan seorang lelaki daripada Bani Zuhrah yang bernama Hazrat Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu. Setengah perawi menyatakan orang itu ialah seorang sahabat yang lain. Dia bertanya, wahai Umar, hendak ke manakah engkau? Hazrat Umar radhiyallahu menjawab, aku sedang berfikir untuk membunuh Muhammad. Hazrat Sa'ad radhiyallahu berkata, bagaimana engkau boleh berasa selamat daripada Bani Hashim, Bani Zurah dan Bani Abdul Manaf? Mereka akan membunuh kamu sebagai tindakan balas. Mendengarkan jawapan itu, beliau telah meradang, lalu menghunuskan pedangnya sambil berkata, nampaknya engkau pun telah meninggalkan agamamu, iaitu telah memeluk Islam. Biarkan aku bereskan engkau terlebih dahulu. Hazrat Sa'ad radhiyallahu juga menghunuskan pedangnya sambil berkata, ya, aku telah pun memeluk Islam. Pertarungan pedang hampir tercetus antara kedua-dua belah pihak. Ketika itu Hazrat Sa'ad radhiyallahu berkata, ambillah tahu hal keluargamu sendiri terlebih dahulu. Adik perempuan dan ipar kamu kedua-duanya telah memeluk Islam. Mendengarkan berita itu, kemarahan Hazrat Umar radhiyallahu meluap-luap. Lalu dia terus menuju ke rumah adiknya. Di sana, Hazrat Khabbab radhiyallahu sedang mengajar Al-Quran kepada pasangan suami isteri itu dalam keadaan semua pintu tertutup. Hazrat Umar radhiyallahu telah meminta supaya pintu dibuka. Mendengarkan suara Hazrat Umar radhiyallahu, Hazrat Khabbab radhiyallahu dengan segera bersembunyi di bahagian dalam. Dalam keadaan tergesa-gesa, lembaran-lembaran tertulis ayat-ayat Al-Quran itu telah tertinggal di luar. Adiknya telah membuka pintu. Pada masa itu, di tangan Hazrat Umar radhiyallahu terdapat suatu benda. Lalu Hazrat Umar radhiyallahu terus menggunakan benda itu untuk memukul kepala adiknya sehingga menyebabkan kepala adiknya itu berlumuran darah. Hazrat Umar radhiyallahu berkata, wahai musuh kepada dirimu sendiri, kamu juga telah meninggalkan agamamu. Selepas itu beliau masuk ke dalam rumah dan bertanya, apakah yang sedang kamu lakukan? Suara siapakah tadi? Iparnya menjawab, kami sedang berbual-bual sahaja. Hazrat Umar radhiyallahu bertanya lagi, adakah kamu telah meninggalkan agamamu dan telah menganut agama baru? Iparnya menjawab, bagaimana kalau agama yang baru itu benar? Mendengarkan itu, Hazrat Umar radhiyallahu terus menarik janggut iparnya dan dengan membutuh teli, dia menerkam ke arah iparnya itu, menjatuhkannya dan memukulnya sepuas hati. Adiknya cuba meleraikan, tapi beliau ditampar pada mulutnya dengan begitu kuat sehingga darah mengalir keluar. Walau bagaimanapun, beliau tetap adik kandung Hazrat Umar radhiyallahu juga. Beliau berkata, wahai Umar, kami dipukul hanya kerana kami telah memeluk Islam. Sememangnya kami telah memeluk Islam. Buatlah apa-apa yang kamu suka. Selepas itu, Hazrat Umar radhiyallahu ternampak lembaran-lembaran telah ditinggalkan di luar oleh Hazrat Khabbab radhiyallahu kerana tergesa-gesa tadi. Sementara itu, kemarahannya telah mula reda setelah melepaskan pukulan bertubi-tubi. Di samping itu, perasaan malu pun timbul apabila melihat adik perempuannya berlumuran dengan darah akibat pukulannya. Hazrat Umar radhiyallahu lalu berkata, tunjukkanlah kepadaku lembaran-lembaran itu. Adiknya menjawab, kamu tidak suci.
tangannya tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran itu. Walaupun beliau mendesak dengan bersungguh-sungguh, tetapi adiknya tetap tidak mahu menyerahkan lembaran itu kepada orang yang tidak mandi junub dan tidak berwuduk. Kemudian Hazrat Umar radhiyallahu telah mandi, lalu mengambil dan membaca lembaran-lembaran itu. Di lembaran itu tertulis surah Taha. Beliau mula membaca surah tersebut sehingga sampai ke ayat Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata wa lizikri. Yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan daku. Oleh itu sembahlah akan daku dan jadikanlah solat untuk mengingatiku. Surah Taha ayat ke-14. Beliau mula membaca surah tersebut sehingga sampai ke ayat surah Taha ayat ke-14. Keadaan beliau berubah sama sekali, lalu berkata, bawalah aku juga untuk berjumpa Muhammad. Mendengarkan kata-kata itu, Hazrat Khabab radhiyallahu telah keluar dari tempat persembunyian dan berkata, wahai Umar, aku menyampaikan berita gembira kepadamu. Semalam ialah malam Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, ya Allah, pilihlah Umar ataupun Abu Jahal, siapa yang lebih engkau suka untuk menguatkan Islam. Mereka berdua masyhur dengan kekuatan. Nampaknya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperkenankan untuk dirimu. Selepas itu beliau telah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah memeluk Islam pada pagi Jumaat. Semangat orang kafir telah mula turun dengan keislaman Hazrat Umar radhiyallahu. Walau bagaimanapun, jumlah orang Islam masih terlalu kecil. Sedangkan orang kafir terdiri daripada seluruh Mekah, bahkan seluruh bangsa Arab. Oleh sebab itu, kemarahan mereka bertambah dan mereka sentiasa berkumpul dan bermusyawarah berusaha untuk menghapuskan orang Islam. Berbagai-bagai rancangan telah dibuat. Namun, dengan keislaman Hazrat Umar radhiyallahu, sekurang-kurangnya orang Islam telah berani bersolah di Masjidil Haram. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, keislaman Hazrat Umar radhiyallahu ialah satu kejayaan untuk orang Islam. Penghijrahan beliau ialah satu bantuan untuk kaum muslimin dan pelantikan beliau sebagai khalifah ialah satu rahmat untuk kaum muslimin.